Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Sufi House di podcast Kongsi Terang. Selalu kita sebut kan, dalam Kongsi Terang ni, episod-episod Kongsi Terang ni dibawakan khas oleh Pixel Distribution. So hari ni aku rasa sangat-sangat bertuah, beruntung. Kita dekat Kongsi Terang pun rasa benda yang sama, sebab kita bawakan salah seorang daripada Pixel Distribution. Tanpa lengahkan masa lagi, kat sini kita ada Azman daripada Pixel Distribution dan selaku product specialist dalam apa Man? Canon punya produk, dalam Canon dan juga Sennheiser. Maksudnya dua produk ini memang inilah orang dia, tahu A sampai Z, luar dalam produk tu. Produk baru nak datang apa semua dia tahu. Memang kau jaga Canon dan Sennheiser. So macam kita tahu, dekat Malaysia, dekat jalan highway Shah Alam tu kan, ada besar-besar bangunan Canon so, tower. So apa beza Pixel Distribution dengan Canon yang itu? Okey, kalau ikutkan kami ni sebagai distributor untuk video professional camera. Okay. Jadi kita Pixel Distribution dengan Canon ni bekerja rapat lah, kira macam partner lah. So jadi kami ni distribute kamera-kamera video sahaja. Tapi sebagai yang video-video fotografi macam R series tu, diorang masih lagi diorang, tapi kita pun ada juga distribute kalau ada orang yang nak belilah. Melalui Pixel lah kan. Okay. So maksudnya yang buat video sahaja, kamera model yang buat video sahaja, maksudnya Cinema Line lah. Kita fokus kepada Cinema Line dan juga camcorder lah. Camcorder, okay. Camcorder. Dan juga kita daripada Canon ada juga PTZ camera. Betul. Ada PTZ. Yes, hari tu dah pernah test lah. Okay, alright guys. Macam korang boleh tengok dekat depan ni kan, kita ada beberapa kamera lah yang Azman bawa. Macam kat sini ni camcorder, sini kita ada R5C. Dan sebelah lepas dia tu kita ada C70. Lens yang kau bawa, kita ada 15-35 dengan 24-70mm. Yes. Gitu je. Kalau biasalah kalau kita tengok yang dulu-dulu punya ni, kalau dah cinema kamera besar gedabak tau. Sekarang dah zaman-zaman kecil macam ni je. Betul. Okay. Macam Sennheiser macam mana lah? Memang ada ke HQ kalau dekat Malaysia? Sennheiser, okay, untuk Sennheiser sebenarnya Sennheiser tak ada HQ kat Malaysia, dan Pixel Distribution adalah distributor untuk Sennheiser dari audio for video. So Sennheiser ni pun dia ada department dia lah, dia punya cabang-cabang dia kan. Macam kami distribute audio for video line. So contohnya macam shotgun mic, kita ada lavalier mic. Betul. Kita ada yang selalunya kalau dulu yang famous tu Sennheiser EW-G400. Okay, yes. 112P kan. Itu paling sedap. Itu yang popular dulu kan. Yang bawah dia MKE. Ada MKE juga. Okay. So kalau yang Sennheiser tu dari segi wireless audio, so kita guna untuk kamera kan, macam EW-G400 tu. Tapi buat masa ni, sekarang ni EW-G400 tu dah end of line, dah discontinue. So dia ada yang brand baru, model baru EWDP lah. Jadi pengganti kepada EW-G4. Itu yang boleh stack tu kan? Itu yang kita boleh stack. Kita boleh stack. Lepas tu kita boleh boleh control by Bluetooth gunakan smartphone kita lah. So itu berapa bit dia punya? Yang tu dia tak ada internal recording. Okay. Dia dynamic range dia 30 dB lah. Maksudnya dia punya bila kita nak adjust mic ni, selalunya kita akan ada yang terkuat tu panggil apa? Picking. Ada picking tu. Tapi bila guna EWDP ni, kita akan boleh susah control. Kita akan susah dapat sebab picking besar tu. Kan range. Sebab yes. besar dia, Okay. range dia besar. Jadi kita susah nak dapat picking tu kan. So kita still lagi boleh tukar gen tu, tapi untuk nak dapatkan picking tu masuk ke kamera kita agak susah. Okay. Senang kan borak dengan aku kan? Macam faham kan? Senang kan? Korang kena ini produk specialist tau. Dia bukan tanya harga, tanya ni. Dia tanya pasal features dan mekanism dalam tu. Dia tak susah sebab dah kenal barang kan. Dah kenal barang. Dia mau kena barang. Okay, kita tolak tepi sekejap. Itu selingan je untuk Sennheiser, but Canon. Okay,
So bila disebut ke pasal, okay, maksudnya Pixel Distribution dia distribute Cineline punya Canon. Okay, macam mana dia General Pixel Distribution ni sebenarnya kami ni company yang distribute barang-barang videografi dan ada juga fotografi. Contohnya macam mikrofon, kita ada lampu dan kita ada live streaming punya set jugalah. Faham. Dia basically macam tu lah. Untuk general Pixel Distribution. Okay. Tapi untuk macam saya adalah product specialist khusus untuk Canon professional video camera. Faham. Itu saja yang saya jaga. Dan juga Sennheiser lah. So maksudnya Pixel Distribution tu adalah eksklusif distributor. Yes, eksklusif. So maksudnya untuk Cineline professional video model Canon ni melalui kami lah. Orang lain tak distribute. Ya, itu yang specialnya. Jadi yang lagi specialnya bila contoh kalau kau beli, so ada technical issue, aku sendiri akan datang turun. So, lagi senang. Ya, betul. Dan itu mungkin itu kot yang akan membezakan beza kalau kita beli dengan local distributor ataupun macam biasa kan orang kata beli daripada US lah, beli daripada Singapura lah. Dari segi itulah after sale punya service tu kan. Betul. Dan kalau contohlah selalunya sekarang ni ramai orang akan pergi Singapura beli barang-barang kamera kan. Tapi kalau barang tu ada problem, ada efek ataupun rosak, kita nak claim warranty ataupun nak dapatkan after sale, kita kena pergi balik dekat Singapura. Sebab kita tak boleh dekat Malaysia, sebab kita berpandukan nombor siri barang tu. Dan nombor siri barang tu hanyalah yang masuk Malaysia je. Masuk Malaysia je. Baru kita cover lah. Legal masuk Malaysia, kita cover. Tapi kalau kita tak ada dalam nombor siri tu, tak ada dalam database kita, maksudnya ni barang luar lah. Maybe barang Singapura, so kita tak boleh cover. Kalau rosak pun, kita nak betulkan pun, kita takkan ambil. Tapi boleh tolong lah hantar semua tu, boleh ke? Itu tak boleh juga. Sebab maksudnya you beli sendiri, you tanggung sendiri risiko tu kan. You beli, you tahu beli kat mana kan. You kena cari balik kedai tu. Faham. Macam kalau dengan barang Malaysia, apa yang kami distribute ni, bila call ni kita akan bantulah. Kalau rosak, ada faulty, ataupun nak minta warranty, nak claim warranty kan, memang dengan kami senang lah. Sebab memang kami bekerja rapat dengan brand-brand yang lain ni, aksesoris ni. Jadi lagi senang lah pada user. Lagi satu, contohlah kalau orang tu beli, disebabkan Pixel Distribution ni adalah distributor, of course dia ada kedai-kedai yang resell balik kan. So contohlah kalau dia beli Canon, contohlah dia beli C70 dekat satu kedai reseller, official reseller Pixel Distribution, dia boleh dapat juga warranty ni. Ya, boleh dapat. So maksudnya kalau contoh macam mana nak tahu? Ada stiker ke ataupun macam mana? Kita berpandukan pada nombor siri dan ada certain produk tu memang kita ada stiker warranty, ada gambar Pixel Distribution jugalah. Tapi kalau untuk Canon video camera ni, majority yang dekat Malaysia ni memang kita punya dealer-dealer yang kita dah authorize lah. Faham. So maksudnya kalau someone beli contoh R5C dekat kedai tu, dia memang ambil daripada kami, dan after sale tu untuk warranty memang dia akan cover balik daripada kami lah. Dan kami akan uruskan lah. Kalau kita nak sebut pasal brand Canon ni kan, Canon ni bukan kecil, besar, bukan calang-calang. Dan memang satu penghargaan lah untuk kongsi terang dapat ketengahkan brand Canon tu sendiri. Dan even saya sendiri pun, aku sendiri pun start dengan Canon. Main video ni start dengan Canon. Ingat lagi masa dulu 600D. Start dengan 600D lah, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita upgrade slow-slow pergi full frame 6D masa tu, sebelum zaman-zaman mirrorless lah. Alright. So kalau masa tu aku sendiri boleh categorizekan, macam kalau 4 angka ni beginners, 3 angka 2 angka ni semi pro. Betul. Dah masuk full frame, dah professional ni dah satu macam 5D 6D. So untuk line cinema camera, kita ada apa untuk dalam Canon? Kalau untuk cinema line, sekarang ni yang ada 4 dekat Malaysia.
model 4 model yang masih lagi boleh dijual, maksudnya tak diskon lagi lah. Masih ada lagi R5C, C70, C300 Mark III dan C500 Mark III. So 4 model tu saja. Jadi kalau ikut dari segi value, whether ni untuk beginner ataupun ni untuk professional, kalau ikutkan dia tak ada. Yes, dah masuk sini tu dah dia dah masuk sini tu dia dah professional. So dia membawa kepada user tu sendiri tau. You nak beli kamera ni, maksudnya you dah tahulah. Yes, dia dah sampai level tu. You dah sampai level tu. Maksudnya you tahu apa yang you nak dalam kamera you. Faham. Jadi dari segi 4 model tu, you pilih mana satu yang you nak je lah. So paling murah kita ada R5C lah. Ya, betul. Yang paling tahun lepas juga keluar kan? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas R5C. So kenapa R pula? Sebab kita ada C70, C300, C500 kan. Dan dengar cerita kalau di region lain kita ada C700. Sebenarnya C700 tu kalau ikutkan daripada Canon memang dia ada keluar, tapi dia tak masuk Malaysia lah. Sebab C700 tu dia besar dan fokus dia kepada user yang lain lah sebenarnya. Tapi user yang macam tu dia tak ada dekat Malaysia. So Faham. dia putuskan tak payah letak C700. Tapi kalau nak cerita pasal R5C ni, yes, kenapa dia ada R lepas tu dengan C kan? Sebenarnya R5C ni dia datang, idea ni tu dia daripada R5 sendirilah. Sebab kalau ikutkan R5 tu, apa yang best ni tentang R5 ni, satu, dia adalah full frame sensor. So kita boleh dapat megapiksel yang tinggi lah. Besar, yes. Tak silap saya 45 megapiksel. 45 megapiksel. Tapi selain tu, kita boleh shoot, kita boleh record video guna R5 8K. Masa R5 tu pada 8K. Ingatkan yang ni je 8K. Masa R5 tu boleh shoot 8K. Tapi crop tak? Tak, full frame. Full frame? Full frame. Tapi disebabkan R5 tu fokus dia untuk fotografi, untuk tangkap gambar saja. Jadi bila kita shoot video, dia akan cepat panas. Overheat. Dia akan overheat, betul. So disebabkanlah dia keluarkan R5C. So fokus untuk R5C ni adalah untuk video. Tapi at the same time, walaupun dia fokuskan untuk video, dia tak lupa untuk nak letakkan fokus fotografi dalam kamera ni. Boleh juga buat boleh fotografi juga. So untuk kamera ni sebenarnya kita boleh panggil hybrid kamera lah. Kita boleh tangkap gambar sampai 45 megapiksel. Memang besar lah 45 megapiksel kan. Betul. Dan kita boleh shoot video. Paling maksimum kita boleh dapat 8K. Lah. Dan 8K tu kita boleh dapat RAW. Ini dah pernah dengar dekat China, diorang dah start shoot video. Masa shoot video tu boleh orang kata apa? Screenshot terus dapat gambar. Ya, betul. Dah 8K. Yeah. Sebab dalam 8K dia, sebab dia ada full frame sensor, dia ada 8K dan sensor ni pun memang sensor 8K. So bila kita cerita 8K tu, dia punya dari details dia lagi tinggi lah. Jadi kalau kita shoot record video 8K, kalau kita buka dalam komputer dan mana-mana editing software pun kan, kita screenshot, kita masih lagi dapat gambar yang lagi lawa. Dan gambar tu kalau kita post dekat media sosial, masih lagi lawa lah. Yes. Maybe untuk printing besar memang tak boleh. Memang dia akan adalah lari sikit kan. Betul. Tapi kalau printing kecil tu okey lah. Tapi untuk kegunaan untuk post dekat media sosial dia, kita tak perlukan banyak megapiksel. Dekat social media pun compress dah. Kan. Walaupun kita shoot 45 megapiksel, kita masuk dalam ni still akan compress. Tapi dari segi details dia tu, dia berbeza lah. Okay, ni soalan suka lah. Ni soalan yang paling aku suka. Dan benda ni adalah satu stigma yang aku sendiri pernah lalui. Bila kita nak berbahas dengan orang, masa tu zaman Malaysia ni, sorry to say lah, Malaysia ni lambat. Orang lain dah main 8K lah, awal lagi lah. Kalau main cinema tu mungkin dah ada kot teknologi yang 12K. But masa tu zaman di mana Malaysia baru je nak convert pergi 4K. Dan antara stigma-stigma yang aku kena hadap kan as a videographer, bila kita nak offer 4K tu, dia tanya, kenapa nak kena shoot 4K?
TV kita pun tak 4K. Macam sekarang of course TV pun dah 4K dan sebagainya kan. So untuk menjawab orang-orang macam ni, kenapa kita perlu 8K? Kenapa kita perlu 8K contoh sebab kenapa saya bagi contoh lah. Aku bagi contoh untuk video production kan. Bila sebuah video production tu, bila dia record 8K, satu macam tadi dia boleh guna satu gambar, satu video. Dan bila kita dapat 8K ni besar. Betul. Jadi kalau kita angle asal kita record tu tak menarik bagi editor, kita boleh cut. Yes. Kita boleh crop. Ada banyak lagi choice lah kan. So daripada 8K tu kita boleh turun 7K, 6K, 4K. Even nak turun jadi 1080 pun boleh juga. Jadi dia punya advantage ni banyak kat situ lah. Dan benda ni pun masa 4K popular dekat negara Amerika, Kanada, memang benda tu memang dia orang dah buat benda pakai tu. Awal dia orang shoot 4K. Kalau tak suka crop je lah. Masalah kan. Betul, kualiti dah sebab kalau nak masuk dalam YouTube, masa tu kan YouTube 1080 lagi betul. So daripada 1080 tu, daripada 4K 1080 masih lagi cantik. Jadi sekarang pun YouTube pun dah ada yang 4K. Betul. Tapi tak banyak juga video 4K. Yang paling banyak sekarang ni majority banyak pun 2K video. Betul. So daripada 4K tu kita boleh kita panggil crop tu kepada 2K lah. Boleh reposition dengan balik kan. Recomposition balik. Okay. Benda ni memang sebab tu dia kata benda ni untuk line-line profesional je. Betul. Kan? Profesional je yang akan faham benda-benda ni. So kalau ada lagi soalan macam tu, kau check diri sendiri. Dia satu lagi dia sebabkan dia profesional, dia sebab kita ni dalam buat video production ni kita memikirkan masa dan kos. Betul. Jadi benda yang macam ni selalunya kita akan fikirlah. Jadi kalau masa dia tu menjimatkan masa, dia tak buang banyak masa, dia akan menjimatkan kos lagi daripada nak shoot balik. Betul. Baik kau buat macam ni. Betul kan. Betul. Dan kalau kita tengok sekarang pun zaman digital, di mana macam mana kita nak kekal kita punya hasil tu dalam digital. Of course kita perlukan satu orang kata resolution yang quality yang bagus kan. Mungkin hari ni kita nampak 4K tu cantik, tapi mungkin 5 tahun akan datang 4K tu macam 3GP. So semua dah main 8K je. Tapi ada satu lagi advantage 4K ni, sebab kalau kita sebut pasal media sosial, sekarang ni adalah trend kita buat video vertical. Yes. Jadi sebabkan 4K tu, kita akan dapat lagi banyak details bila kita buat vertical video. Faham. Satu kita boleh crop, dan satu lagi detail dia adalah sama lah. Dan jimat masa kita contohnya kita shoot horizontal sahaja, tapi bila nak buat vertical kita boleh ambil tengah. Maybe ada klien yang nak dua-dua, jadi kita boleh buat dua-dua lah. Sekali jalan kan. Daripada 4K tu. Ataupun kalau 8K memang lagi ni kan. Okay. Macam kat sekarang ni kita ada sebelah ni ada camcorder. Camcorder macam mana lah kira dia, line dia macam mana pula? Camcorder line dia sebenarnya satu line yang sama dengan cinema line. Sebab tu tadi saya kata dia punya line dia video professional camera. Jadi untuk camcorder ni adalah professional video camera lah. Jadi untuk camcorder ni kita fokus kepada long hours recording lah. Memang takkan ada overheat dan sebagainya. Memang takkan. Yes, betul pun. Sebab camcorder memang terkenal daripada dulu adalah sebuah kamera untuk buat video seberapa lama yang boleh kan? Pakai direct current, memori cukup, tunggu blackout dia lah. Kalau tak pakai memori, kita masuk hard disk feature ke yes apa kan, record untuk live sekarang memang kita masih lagi menggunakan camcorder. DVD production TV apa semua betul. masih lagi MCP menggunakan semua camcorder. masih lagi Diorang tak guna lagi mirrorless. Sebenarnya mirrorless camera tu pun dalam kategori camcorder juga. Yang tu aku suka sebab mungkin ramai juga yang dekat luar sana ada salah faham kat situ, which is dia ingatkan mirrorless ni adalah teknologi baru. Mungkin kau boleh share kat situ sikit. Okay, sebenarnya mirrorless ni kita boleh kata adalah teknologi baru lah juga. Sebab dia ambil daripada DSLR yang lama, dan untuk dorang keluarkan supaya tak banyak physical punya compartment, dan dia buang mirror tu lah. Dia buang mirror tu lah. Dan satu lagi sebabkan trend video makin berkembang. Dan kalau ingat dulu ada satu
tak ingat lah tahun 2000 berapa. So ada ramai start guna DSLR untuk rekod video kan. Yes. Even ada, saya tak ingat cerita Mad Max ni. Ingat tak cerita Mad Max? Dulu ada satu cerita Mad Max yang dekat macam kat gurun pasir tu kan. Okay. Yang dia orang berlumba tu kan. Okay, dalam filem tu dia orang gunakan Canon 5D untuk action shot. Salah satu sebab yalah, kalau kita nak bezakan DSLR dengan cinema camera, DSLR lagi kecil masa tu. Betul. Jadi masa tu pun dia orang guna dah untuk shoot video. Jadi sebabkan tu jugalah ramai dah guna DSLR untuk shoot video. Jadi disebabkan DSLR ni fokus dia untuk fotografi dan bukannya untuk videografi. Bukan spesifik untuk video. Jadi dia keluarkan mirrorless tu. So dalam mirrorless ni banyak mirrorless camera memang banyak feature video sekarang lah. Untuk nak kurangkan overheat tu. Dan kalau kita tengok camcorder pun sebenarnya menggunakan teknologi mirrorless tu kan. Sebenarnya camcorder ni pun menggunakan teknologi yang sama. Sebab yang membezakan camcorder dengan mirrorless ni adalah sensor dia lah. Faham. Sensor dalam mirrorless ni kita pakai usually kita ada full frame, kita ada crop sensor, depends 35. kita ada micro four third. Yes. Tapi kalau untuk camcorder dia akan pakai 1 inch sensor, 1 inch sensor ataupun kurang daripada tu. Selalunya 1/2.3 macam tu. 1/2.3 sensor ni lagi besar daripada sensor smartphone kita. Yes. Jadi dari segi kalau sensor tu dah besar, maksudnya dari segi detail, dari segi kualiti gambar, kualiti video lagi besar. Lagi bagus lah daripada smartphone kita. Jadi benda tu membezakanlah antara camcorder dengan mirrorless. Okay, bagi yang mungkin tak faham kan. dia technical sikit cerita ni. Okay, basically dia macam ni. Okay, dekat camcorder dia dah ada sort of macam mirrorless punya teknologi. So dekat kamera yang biasa kita pakai consumer macam kita ni, kita pakai DSLR. Tapi bila video tu dah makin padu, dah makin ramai demand, jadi dia gunakan teknologi. Of course mirrorless is a new technology, tapi dia datang daripada camcorder lah. Dia betul dia bawa guna ke DSLR dan jadilah mirrorless yang kita boleh guna sekarang. So it's an advanced technology. Yes, sebab kalau kita faham betul-betul, kamera yang betul-betul rekod video sahaja pada asalnya adalah camcorder. Betul. Sekarang dia dah pergi ke sini. So semua yang dekat depan kita ni, ini adalah professional video recorder. Betul? Betul. Cuma kalau camcorder ni biasanya dia lens tak boleh ubah lah. Ya, betul. So kalau yang sebelah sana lens boleh ubah. Ya, betul. Jadi bila lens boleh ubah, kita ada banyak option. Boleh masukkan lens yang mungkin aperture lagi besar. Jadi kita dapat look DSLR tu lah. Look yang ada bokeh-bokeh, yang ada banyak, boleh main banyak dari range ni kan. Yes, macam tu lah. Itu dia. So sekejap lagi kita akan masuk lagi dalam sikit berkaitan dengan Canon ni. Kita berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Okay, welcome back to podcast Kongsi Terang yang dibawakan khas oleh Pixel Distribution. Kalau korang tengok, semua setup yang dekat dalam podcast ni memang kebanyakannya, boleh kata almost everything lah, semua daripada Pixel Distribution. Tak kisahlah kita orang beli ke, dapat ke, sponsor ke. Tapi Pixel Distribution ni boleh dikatakan satu entiti yang follow rapat Kongsi Terang. Thank you. Thank you very much. Welcome. So kita masih lagi, kamera je lain. okay. Itu yang kita bawa Canon ni. Dia nak cucuk ke apa ni? Harap kamera dapat ubah. Kantoi apa kamera. Okay, so kalau korang nak dapatkan, korang boleh layari www.pixelsdistribution.com.my. Boleh pergi dekat media sosial kita orang, Pixel Distribution. Dekat TikTok ada, dekat Instagram pun ada. Dan jangan lupa juga untuk follow rapat Kongsi Terang. Okay Man, Cinema Cam Canon. Sorry to say, it's a reality juga. Dan aku rasa engkau pun
setuju juga benda tu. I don't know. aku main setuju je. Kenapa dia punya persoalan, which is aku pun ada buat video ni dekat channel aku lagi satu, dia tulis, sempat juga promote. Aku pernah bawakan juga isu ni, di mana kenapa cinema camera Canon ni tak sepopular brand lain dekat Malaysia. Dan kita fokus on the body lah, body cinema cam tu. Kenapa ya? Okay, faham. Maybe salah satu sebabnya Canon ni ramai orang kenal, fokus untuk fotografi. Itu aku rasa main reason dia adalah sebab benda tu lah. Sebab masa kita mula-mula kenal Canon pun, sebab macam aku dengan kau pun mula-mula kenal beli kamera Canon pun, memang kita tahu asalnya untuk tangkap gambar. Yes, tu. betul. So daripada tu dia develop daripada fotografi, bila dia develop kepada videografi cinema ni, ramai orang tak tahu sebenarnya. Yang ada rupanya ada camcorder, ada cinema line punya video kamera untuk kita shoot kan. Jadi one of the reason dia macam tu lah. Yang satu lagi, kalau dekat Malaysia ni, tapi kalau ikutkan dari segi populariti Canon sebagai video kamera ni dekat negara luar, ramai orang kenal sebenarnya. Faham? Ramai orang guna. Contoh lah, bagi contoh dekat MotoGP MotoGP ada video production yang handle MotoGP tu, dia pakai C300 untuk shoot macam behind the scene MotoGP tu lah. Video lah maksudnya. Video lah untuk MotoGP tu. Jadi kalau dari negara lain tu sebenarnya memang ada orang tahu sebenarnya Canon ni ada video kamera yang macam ni. Tapi dekat Malaysia ni orang tak tahu. Salah satu sebab macam aku kata tadi, satu foto, yang satu lagi maybe disebabkan kos harga video kamera ni lah. Sebab bila kita sebut professional, bila kita sebut untuk grade cinema, kos dia agak tinggi. Betul. Jadi untuk user yang baru nak masuk buat video, memang susah lah nak terus angkat kamera-kamera macam ni kan. Jadi itu one of the reason lah. Jadi one of the reason sebab jugalah aku datang sini. Yeah. Kan sebab tu kita nak mempromosikan. Sebab ramai yang rasa macam brand lain lagi bagus buat video. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin ada banyak choice ke apa ke. Tapi sebenarnya ramai juga kawan-kawan aku yang line videografi ni, ramai yang pakai R5. Kita sekarang ada R6 Mark II kan. Ya, betul. Yang R series ni ada sejak daripada R5 lah. Sip. Abang Hazri pakai apa? R5 kan? 2 biji dia pakai kan? R5 R6. Dia pernah convert ke brand lain ke? Tak kan? Dia sanggup tunggu tu. Sebab dia R5 dengan R6 ni, dia punya kita panggil feel dia tu sama macam kita pakai 5D 6D tau. Tu sebabnya kalau kita sebut pasal Canon kan, kita sebut dengan orang-orang lama pakai Canon kan, tak dia pakai 5D tu confirm lah memang popular. 5D tu popular. 5D Mark II. 6D pun ada. Lepas tu 1D kalau yang banyak poket tebal, memang akan beli 1D lah. So R5 dengan R6 ni kira dia punya feel itu sama lah macam. Bila kau 5D. cerita macam ni, aku teringat tau, zaman dulu kenapa aku start dengan Canon dan susah nak pergi tukar benda lain. Aku suka bunyi Canon. Ketak. Maksud dia SLR kan. Aku suka gila bunyi Canon. Dia feel. Sekali dapat tek. Oh, dia macam naik share. Something like that. Betul. Okay. Tapi itulah. Okay, apa yang aku cakap adalah berkaitan dengan body. Maksudnya kamera sini line Canon ni tak ramai orang pakai kat Malaysia. Dia orang akan pakai pakai brand-brand lain tau. Tapi camcorder dia popular. Aku memang banyak tengok dekat MCP orang buat job, small job ke apa ke, MCP Canon. Dan cinema lens untuk Canon ramai juga yang pakai. Aku rasa benda ni kau pernah share dengan aku pasal macam mana glass dia lah, dia pakai something like that kan. Apa sebenarnya, of course harga dia mahal, tapi dia mahal ada reason. Yang benda ni yang
orang kadang-kadang takut nak spend. Dia kena feel dulu, dia rasa dulu, dia tahu, baru dia akan tahu kenapa dia harga mahal dan sebagainya. So mungkin kau boleh share sikit apa yang best lens cinema. Kalau untuk Canon cinema lens sebenarnya kita ada banyak line lah sebenarnya. Kita pergi dulu dengan prime lens. Kalau prime lens tu kita ada 2 series. Satu yang CNE biasa, yang satu lagi Sumire Prime. Yang aku pernah pakai tu? Yang kau pernah pakai tu adalah CNE yang biasa lah. Okay. Yang biasa. Jadi kalau yang biasa ni, kenapa harganya, kosnya terlalu tinggi? Salah satu sebabnya gelas tu sendirilah. Jadi sebenarnya untuk lens ni, bukan Canon sajalah, semua brand lens third party ke apa ke, membezakan harga adalah sebab gelas dan coating gelas tu sendiri. Jadi sebabkan gelas tu yang dia cost dia menjadi tinggi lah. Dan coating tu dia punya jangka masa dia boleh tahan berapa lama macam tu ke? Outer layer daripada gelas tu lah. Okay. Untuk tahankan gelas tu punya outer layer. Faham. Supaya tak ada fungus untuk any artifact yang kadang boleh masuk dalam gelas macam tu lah. Cicak Kepala otak cicak masuk dalam lens. Selalunya macam coating ni kita nampak beza. Contoh kalau kita record ada sunlight kan, ada flare kan. Sebab kalau ada perbezaan, setiap lens ada perbezaan macam mana lens tu dia tunjuk flare tu. So different lens ada different dia punya coating lah. So beza yang CNE Prime yang biasa dengan Sumire Prime tu, gelas satu Sumire tu dia lagi mahal dan dia glass dia lagi berkualiti lah. Dan adakah disebabkan kualiti itu membuatkan lens itu capable untuk macam-macam situation punya shoot, contoh macam hujan ke apa ke? Boleh jadi juga, ada juga sebenarnya disebabkan tu juga. Sebab dari segi dia punya design dia supaya dia jadi waterproof, water resistant lah. Sebab harga dia pun terletak dalam kos-kos pembinaan yang macam tu lah sebenarnya. Jadi untuk kenapa barang-barang cinema professional grade ni dia jadi mahal, sebabkan dari satu kita nak jaga kualiti dan satu lagi kita nak jaga produk itself lah, dari segi pembinaan produk tu tersebut. Itu baru 2 line kan? Itu baru 2 line prime. Yang lain? Lepas tu ada juga cinema lens, yang zoom cinema lens lah. Jadi yang zoom cinema lens ni kita ada banyak lah. Kita ada dari 18 ke 70, 20, 70 ke 200. Okay. Dia sama macam fotografi punya lens, tapi dia boleh cinema. Zoom dalam cinema. So bila dalam cinema lens ni kita tak pakai F lah, kita pakai T lah. Yes. Kalau kita masuk sikit dekat camcorder, apa nama istilah lens untuk camcorder tu? Kalau untuk camcorder pun contoh daripada Canon kita ada XA65, XA6065, XA7075, kita ada XF605. Okay. Jadi beza XA dengan XF ni, satu bezanya XF ni dia lagi besar dan lagi more kepada towards professional. Dan satu lagi lens dia lah. Lens dalam XF ni dia pakai Canon L lens. Maksudnya kalau dalam fotografi Canon dia ada 2, satu tak silap saya satu STM, satu lagi ada L lens tu yang ada line merah. Yes. Line merah tu lah. Macam tu. Macam ni lah. Macam tu. Macam tu. Dia line yang ada line merah ni maksudnya dia lens dia pakai glass yang berkualiti lah. Jadi bayangkan contoh dekat depan ni dia ada 24-70 kan. Lens ni dia masukkan dalam camcorder XF tu. So kita dapat kualiti yang sama, lens yang sama. Tapi untuk XA ni dia pakai lens yang biasa lah. Faham. Okay. Ada tak filem-filem yang menggunakan Canon? Sebenarnya ada sebenarnya. Macam dari 2011, 2012 tu ada. Tapi untuk tahun 2020 ke atas ni, buat masa ni dia tak ada lagi lah. Sebab ada pun macam tak silap saya, seingat saya ada satu filem tu dia pernah masuk Sundance Film Festival. So dalam Sundance tu dia pakai C300.
C300. C300 Mark 3. Okay, kalau dalam line-line kita orang, ada juga yang guna Canon untuk buat filem, tapi masa tu belum mirrorless lagi lah. Dia guna 5D Mark II, cerita Kill daripada Rewan Ishak, which is dia memang literally dia buat filem tu sebab dia nak test Canon 5D Mark IV tak salah aku, ke Mark II, something like that. Aku rasa Mark II lah masa zaman tu. Dia memang buat filem tu untuk test the new camera baru dia beli masa tu. Seingat aku lah, cerita Kill tu pun padu kan? Yes, best. Dari segi filem dia pun okey. Betul, lah, look dia pun cantik. Look dia cantik. So kalau kita ikutkan semua, okay, dekat tangan aku ni ada R5C. Okay, ini adalah cinema lens yang paling murah untuk Canon. Cinema line, kamera cinema line paling murah lah. Berapa? 19,000 body sahaja. 19,000 8K tau. 8K. Kalau R5? Kalau R5 dia kurang, seingat macam 15 ke 17 macam tu lah. Apa maksudnya Sim? Abang Azri beli Abang Azri Abang Azri ada 5 R5 satu, R6 satu. Sebab kalau R5 tu buat masa sekarang ni, R5 adalah kamera Canon yang top line lah. R5 tu top line. Maybe dalam tahun ni dia akan keluar R1, tapi tak tahu lagi. R1 guys, R1. R1. So R1 ni nanti pengganti 1D lah. Tapi tu tak tahu lagi bila. Maybe diorang kata akhir tahun ni ataupun tahun depan. So Abang Azri R1. Ush, gila Abang Azri. Jadi bila model tu adalah top line, kita boleh agak lah dia punya harga dia berapa kan. Jadi R5 sini pun dia tak jauh beza dengan R5. Tapi dia ada penambahan harga tu sebab dia untuk kita nak masukkan feature video cinema lah dalam tu. Tu lah macam ni yang kita boleh nampak dekat sini. Dia ada tambah coolant kat sini coolant. Selain daripada tu, dia dari segi video dia untuk high dynamic range lah dia letak. So kita boleh. Berapa stop ni? Berapa stop? Seingat saya 16 stop. Dan okay, siapa yang line-line aku mungkin akan faham lah, sebab soalan aku ni akan compare these two brand lah. Okay, Canon ini paling murah lepas Netflix. Lepas Netflix. Dia baru dapat lepas Netflix tahun lepas. Kenapa baru dapat? Macam mana tu? Yelah, dalam Netflix tu cara diorang test kamera ni, diorang ada dia punya prosedur dia. Okay. Jadi disebabkan masa awalnya R5C ni dia tak lepas, tapi disebabkan ada satu update tu dia lepas. Sebabkan RAW dia tu capable untuk Netflix punya specification. Faham. Tapi untuk nak shoot untuk Netflix gunakan kamera ni, kita kena pakai 8K RAW lah sebenarnya. Itu dia punya spec dia. Okay, kita asyik sebut pasal 8K kan. Bawah sikit boleh pergi 4K lah. Boleh pergi 6K juga ke? 6K pun boleh sebenarnya. Dia bila kita dah sebut 8K tu, maksudnya bawah tu semua boleh buat lah. Even nak 720 pun boleh kalau nak buat. Sebab ada kadang-kadang ada sensor yang dia pergi 4K, dia tak boleh 2K, tapi dia terus pergi 1080p. Ni boleh cover semua. Dia boleh cover. Baik dah. Ni belah-belah ribu kat tangan ni. Okay, dia boleh ke switch full frame, ni full frame kan, ke crop? Boleh. Dia sama macam kalau kita pakai 5D dulu kan. Kalau perasan 5D full frame, lepas tu kita boleh tukar kepada crop kan. Betul. Sama lah boleh dia juga. Dia akan crop lah. Of course yang lain-lain ada peaking, ada force color, ada benda yang selalunya feature pada cinema kamera, semua ada pada Canon cinema line. Sebabkan ini tapi itu mirrorless juga Ya, ini pun mirrorless juga. Okay, R5C satu je dia tak ada ND filter. Ya, betul. Tapi situ adalah untuk
C70 Untuk C70 dia ada ND filter. Sebab C70 ni dia sebenarnya untuk kamera untuk run and gun sebenarnya. Contohlah kita bagi dokumentari kan. Kita nak buat dokumentari, selalunya kita banyak run and gun. Betul. Kita perlukan kamera Senang yang nak access ringan, semua kan. yang senang, yang kecil kan. So ini adalah fokus dia. Tapi bukannya tak boleh buat projek-projek yang lain, boleh je. Betul lah. C70 berapa? C70 Aku tanya harga ni macam tu nak convert nak convert. Aku pakai apa ni? C70 dia actual harga saya tak ingat, lebih kurang 20k ke atas lah. Body saja. Untuk body saja. Actually sama doh. Sama je dengan cinema lens lain. Sama. Kan semua Sebenarnya features sama. dia ada semua kan. Betul. Tapi tu lah kenapa orang tak nak pakai kan? Kenapa orang tak ramai pembeli? I mean macam tu lah. Kenapa tak banyak user? Kenapa brand lain lagi best untuk dia orang? Kenapa? Color science dia okey. Canon color science daripada dulu sampai sekarang memang color science dia memang terbaik lah. Betul. Memang semua orang tahu. Siapa yang pakai Canon, yes, dia ada sebab kenapa warna dia lagi lawa. kan? Jadi diorang pakai Canon lah. Dia ada C-Lock lah kan. Mesti ada kan? Dia dah pergi raw. Mesti dah ada dah benda tu. Rasanya sebab kenapa orang tak beli, mostly sebab cost dia lah. Contoh kalau kita boleh buat perbincangan kat sini. Contohnya paling murah pun dah 19k. Ya. Betul. Ada line brand lain yang boleh dapat 7k pun boleh dapat. Boleh dapat. Tapi memang ada yang lagi murah. Memang tak boleh nafikan lah. Memang ada kamera-kamera brand lain cinema, yang lagi murah, yang boleh dia tak panggil cinema, tapi dia panggil dia boleh untuk nak buat cinematic punya video. Okay. Tapi dari segi kualiti tu, kalau kita nak compare dengan Canon punya, akan ada beza lah. Betul lah. Bila kau dah sebut pasal dia boleh buat tapi dia bukan cinema, itu yang 7,000 yang aku sebut tu. Kalau cinema ni aku rasa semua dah belas-belas. Betul. Semua dah belas-belas. Mesti belas-belas punya. Bila kalau tengok betul-betul lah, kita buat research kat Google kan. Mana ada kamera cinema yang harganya murah. Betul. Faham betul. Tak? Betul. Harganya yang bajet. Selalunya belas-belas ataupun 20 ke atas. Dan memang paling mahal memang ada lah, sampai ke RM500,000 pun ada. Betul. Sebab kalau kita ambil line macam ni lah, kita ambil line professional, line cinema, tapi ni adalah sebenarnya kamera yang bajet. Faham? Kamera yang murah sebenarnya. Dalam line tu kita tak boleh masukkan line, total line. Kita masuk line yang atas tu je. Yes. Ini adalah yang paling murah lah. Betul. Aku pun setuju kat situ. Sebab bila kita tengok kan, kita tengok kat tepi-tepi ni apa benda dia punya feature semua kan. Sebenarnya semua cinema kamera ada tu. Features dia hanya untuk cinematographer je yang tahu. Betul. Kalau orang yang baru nak masuk video, memang dia takkan tahu benda tu apa. Yes. Dan aku rasa ada satu salah faham lagi lah. Dan aku pun sebenarnya nak confirm, alang-alang kita ada produk specialist kat sini kan. Lens ini kita boleh dikatakan ini adalah lens hybrid juga kan. Ya, betul. Itu yang ramai orang salah faham lah kat situ. Lens cinema untuk video sahaja, dia mesti ada gerigi-gerigi tu kan. Gerigi. So yang zoom tu pun ada gerigi juga. Zoom, kalau yang betul-betul punya cinema lens memang dia ada gerigi tu. Sebab dan dia akan guna T. Dia bukan guna F kan. So apa yang korang guna untuk buat video ni, normally sebenarnya korang menggunakan kamera-kamera hybrid dan lens-lens hybrid. Tapi hybrid tu kita kena faham, hybrid tu memang dia boleh buat dua-dua, tapi hybrid tu dia sebenarnya fokus on foto. Betul lah kan? Dia macam ni, lens foto dengan lens cinema ni dia berbeza. Sebab kalau lens foto ni dia lagi sharp. Okay. Lens cinema sebenarnya dia tak sharp. Soft sikit. Dia sebenarnya soft. Kalau perasan, pergilah nanti tengok, buka Netflix tu ke, pergi tengok wayang. Kita takkan jumpa movie daripada Hollywood yang sharp. Yes.
Tapi kita akan jumpa gambar yang sharp. Betul. Kenapa? Sebab cinema punya lens ni dia nak ikut apa yang kita nampak. Faham? Daripada mata kita. Mata kita tak akan nampak Betul. Sharp gila. sharp yang gila lah. Betul. Se-crispy yang crispy gila. Dia akan nampak macam kita boleh nampak tapi kita nampak ada soft-soft dia. Betul. Setuju. Itu adalah between cinema lens dengan photo lens. Tapi bukan tak maksud kalau tak kita boleh, ada photo lens kita tak boleh buat video. Kita boleh buat video, tapi kalau untuk nak dapatkan feel tu lain lah. Kita kena invest lah. Itulah level dia tu. Itu level dia. Kan. Kalau contoh lah kita jumpa seorang cinematographer, kita suruh dia shoot, kita bagi lens foto. Kalau dia jenis ego dia tak nak. Betul. Dia kata ini sharp, aku nak buat filem, aku bukan nak ambil yang gambar. Kenapa kau bagi lens foto? Macam tu lah. Betul setuju. Itu antara banyak yang orang salah faham juga berkaitan dengan lens ni. Diorang kadang-kadang cari lens yang f besar kan, yang boleh pergi 1.2, 1.4 lah. Tapi terimalah hakikat yang lens tu sebenarnya lens foto. Betul. Itu lens foto. Tapi dekat sini, sebelum kita nak mengakhiri segmen ini, aku tertarik dengan lens ini sebab dia ada 3 ring mai. Ini zoom, sini fokus, ada lagi satu ni, ada klik. Apa benda ni? Dia nampak sangat tak bukan Canon user kan? Tak, ada orang tanya. Untuk lens Canon sekarang ni dia Canon dah keluarkan mirrorless camera yang baru kan. So jadi dia gunakan mount lens yang baru lah. Kita panggil RF, yes. Sebelum ni kita panggil EF mount. So sekarang ni lens dia semua pakai RF mount. Faham. Jadi untuk RF lens ni dia ada 3 ring. Kita panggil 3 ring. Ring yang paling ujung sekali yang dekat dengan merah tu sebenarnya kita boleh custom kan. Sama ada kita nak tukar kita punya white balance temperature ke, kita nak tukar ISO kita ke. Aperture pun boleh. Aperture pun boleh lah. Nice. So dia jadi satu lagi dial button lah. Betul, dia jadi dial button lah. Yelah. Okay, nice. Okay guys, itulah dia. Dekat tangan aku ni ada C7T dan aku pun sebenarnya berpengalaman pegang dan guna C500. Korang boleh tengok MV Perjalanan by Adiwangsa Sukma. Yang tu memang aku pakai C500 dengan satu lagi kamera. Kalau siapa yang detail memang boleh beza kan. Memang korang boleh beza kan. Dan as conclusion lah, walaupun kita belum sampai akhirnya kan, kita belum sampai akhir lagi, tapi as conclusion aku boleh cakap untuk cinema line sebenarnya Canon ni ada semua yang korang pakai brand-brand lain tu, semua ada kat dalam ni features dia. Betul. So why not you guys give a shot kan? Maybe berani tak berani lah. Kita punya adapter kita boleh tukar kan, kita boleh pakai adapter masuk lens lain. Sebab kalau video bagi aku tak penting sangat native ni. Sebab kita akan pakai manual juga. Betul. Something like that lah. So cinema, kamera, semua benda ada dalam ni. Sama je macam apa yang korang dah pakai sekarang ni. Kalau korang ada reason korang mungkin boleh komen dekat bawah. So sekejap lagi kita sambung lagi segmen 3. Kita break jap. Ciao. Tadi Assalamualaikum ni ciao. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Okay, kembali lagi ke podcast Kongsi Terang. Korang boleh follow kita orang dekat semua social media. Kalau korang nak tengok full version, korang pergi dekat YouTube, Spotify, Google Podcast dan Apple Podcast. Dan segala updates korang boleh follow social media kita orang dekat TikTok, Instagram, Facebook dan X. Okay. Dan bersama kita lagi, tak lari lagi, Azman
daripada Pixel Distribution as a Canon product specialist, Canon dan Sennheiser. Sennheiser nanti kita borak lain punya episod boleh, lah kan. boleh, Kita boleh. fokus kat sekarang kat Canon. Okay Man, Canon. Kalau aku nak start aku punya first kamera, soalan ni macam tak best sebab Kalau bagi kau, aku suruh kau beli C70. sebab kau jaga sini line. Okay, Untuk beginner kalau lah. aku Kalau kau aku rasa Kalau kau, aku rasa C70 tu memang good camera lah untuk kau. Aku tak boleh kata perfect sebab tak ada perfect camera dalam dunia ni. Betul. Tapi C70 aku nampak dekat cara kerja kau semua memang okey. C70 Sebab kau pun nak ND filter kan. C70 ada ND filter. Kau nak lens. Ya doh. lah. Aku kalau nak cari sini, aku nak cari yang ada ND, built-in ND. Baru dia membeza kan. So C70 ni satu dah ada ND filter, satu bateri pun bateri besar. Lepas tu kita boleh customkan pakai dengan V-mount bateri. Okay. Lepas tu lens Canon, kau tahulah macam mana dia punya quality dia. Lepas tu satu lagi HDMI standard HDMI. Alright. Dah tak perlu adapter micro betul. mini ke. Faham. Yes. Segala feature video. Audio dia macam mana? Audio dia pakai mini XLR ataupun 3.5. Mini XLR. So mini XLR ni dia punya quality dia hampir sama dengan XLR lah. Dia lebih daripada 3.5. Yes. Tapi dia tak sampai XLR, tapi dia lebih kurang. So dia ada beza lah dengan 3.5. So itu pun okey juga. Dan adapter dia tak adalah okey je, senang je cari adapter betul. mini XLR dia. 20,000 sip. 20,000 lebih. Berapa harga? 20 something 20 lebih macam tu lah. Tak apa ingat 21 22k macam tu lah. Tapi it's a good investment lah kalau kau beli. Tapi kan lepas kita dah borak sampai ke minute ini kan, line up ini sort of macam cinema budget kan. Yes, cinema budget. Sebab betul juga, betul aku setuju. Sebab sekarang ni kita untuk memberi kefahaman kepada audience kita, diorang mungkin akan nampak daripada I don't know sekarang berapa, mungkin berapa 7,000D. Maksudnya daripada beginner tu, daripada M50 maybe sampailah dia nampak cinema. Tapi kalau orang yang dah duduk dekat professional line, dia nampak C70 ni paling bawah. Betul dia dah masuk senang kata kalau contoh biasanya dia guna ARRI ke, kita guna RAID ke, dia kan? sebut sebab yang ni kita tak boleh nafi. Memang yang ini adalah line yang lain lah. Line yang lain macam ARRI, RAID ni memang line yang lain. Kita tak boleh nafikan yang dia punya user dia memang dia orang mahu kehendak dia orang macam tu kan. Dan aku rasa user-user yang kat situ tu susah nak jatuhkan ego untuk ni kan. Maybe diorang boleh beli Canon Cinema Line ni kalau diorang ada projek-projek sendiri. Faham tak? Maybe ada short movie, short film faham. Maybe dia ada projek. Selalu biasalah kadang ada cinematographer ni dia ada dia punya projek dia sendiri kan, yang kecil-kecilan kan. Maybe dia boleh guna kamera macam ni lah. Kalau nak ambil kamera yang besar-besar tu perlukan kos lagi banyak. Dah macam kena buat bisnes pula kan. Betul. Faham. Okey, betul. Dan satu lagi lupa tadi nak bagi tahu, untuk sekarang ni kan ada RF mount. So untuk cinema line ni nanti akan ada RF Cine Lens. So jadi RF Cine Lens ni yang bagusnya sebab dia gunakan RF mount. Jadi RF ni kita boleh guna dengan Canon kamera. Dan satu lagi, RF mount ni sebenarnya guna pada kamera RAID. Faham? Jadi dia ada dia ada kesinambungan sebab dia sebut nama tu. Dia ada kesinambungan kat situ. So kalau ada contoh ini lah, future ni coming soon. Dia dah keluar. Kalau dah keluar sebenarnya. Dalam tahun lepas sebenarnya start keluar dekat Amerika macam tu. Tapi dekat Malaysia tahun ni dia akan keluar juga. Dan kalau ada yang berminat tu memang dah boleh order lah sebenarnya. Boleh, yes. RF Cinema, Canon RF Cinema Lens.
Jadi dia boleh masuk kat C70. Betul, dah boleh masuk sini kat mirrorless. R5C. Yes. Kalau you ada R5 ke R6 Mark Boleh II try ke masuk. pun boleh masuk. And kalau you as a cinematographer, camera operator yang pakai RAID pun Boleh you pakai masuk juga lens. sebab mouse yang sama. Ya, betul. Faham. Itu sebenarnya next question aku. Boleh tak kalau kau share sikit apa future, apa next maybe boleh tease sikit dekat sini kan. Macam tadi dah sebut dah pasal apa R1 lah. R1 kan. So ada tak news yang kita boleh share dekat terutamanya kat Canon user lah. Kalau untuk tahun ni lah, ini aku dengar sebagai rumours jugalah. Okay. So R1 maybe dijangka akan keluar tahun ni. So R1 tu macam aku kata tadi, dia berganti kepada 1D. So foto lah. Dia foto lah. Body yang lebih kurang sama lah macam 1D juga, tapi dia kecil sikit kot. Lebih kurang macam tu. Dan dia mirrorless lah, of course kan. Dia mirrorless lah. Lepas tu kita ada yang paling latest RF lens Canon adalah 24 105mm 2.8. Jadi yang lens ni yang bagusnya, kita tak pernah jumpa lens 24 sampai 105 dan dia ada aperture dia 2.8. Betul. Kita susah nak jumpa. Betul. Macam tak ada pun. Betul kat tak ada kan. 2.8 kot. 2.8. Dan dia kalau zoom extend ke? Kalau zoom dia tak extend. Dia tak extend. Dia sama macam dia punya size tu macam 70 to 200mm Canon tu. Lama punya ni. Yang macam style lama. Tunjuk kan. Kita ada kat So dia jadi macam tu. So yang So yang bagusnya dengan lens ni, ini dah keluar juga kan? Yang ni dah keluar. Yang ni memang baru lagi. Dia sesuai untuk foto. Satu memang sebab all round kan. Betul. Daripada wide sampai ke tele. Lepas tu satu lens saya pakai. Yang bagusnya untuk video lah. Sebab 2.8. kalau kita buat video ni, selalunya kita ni jarang nak tukar lens sebenarnya. Betul. Lebih lagi kalau run and gun ke event punya project kan. Buang masa nak tukar lens ni kan. So lens macam ni memang bagus lah sebenarnya. Wow. Yang tu yang paling latest lah. Lepas tu kita ada RF cinema lens. Dia adalah gelas yang sama macam EF lens, cuma dia mounting yang lain. Lepas tu bukan dalam tahun ni, next year macam tu lah, dia akan keluarkan body cinema yang baru. Dia model yang seterusnya selepas C70 lah. Maybe abang dia ataupun adik dia, yang tu tak sure lagi. Tapi C70 akan ada juga lah. C70 buat masa sekarang ni masih ada lagi lah. Sekarang ni C70 Mark C70 sekarang ni Mark 1 lah. Mark 1 lah. Dia tak ada Mark 2 lagi lah. Tapi maybe dia akan keluar dengan nama lain. Dia bukan C70 Mark 2 lah, dengan nama lain. Fuyo. Sebab lepas C70 C100 kan. C100 yang sebelum ni. C100 tu dia masa EF mount. Masa EF mount tu C100 tu adalah cinema line, tapi bagi EF mount. So sekarang ni C100, C200 tu semua dia dah discontinue lah, dah end of line lah. So dia terus pergi C300. Yes. Buat masa ni sekarang yang untuk EF mount, dia ada C300 Mark III dengan C500 Mark II. Okay. Tapi nanti yang dua model ni dia akan end of line juga. So dan semua akan convert kepada dia RF. Dia akan convert kepada RF. Satu macam model sama macam C70, dan satu lagi yang lebih kurang macam C300 tapi RF punya mount lah. Itu agak-agak bila? Itu tak tahu lagi. Ini sebagai rumours je lah, yang tak tahu bila dia akan keluar tu. Kau jangan cari sangat rumours. Rumours daripada Canon specialist kot. Ada rumours yang 90% betul. Tak tahu lagi, tapi memang dengar dia macam tu lah. Okay. Okay Azman, maybe a last word sebagai orang yang menjaga cinema line punya market dekat Malaysia. Apa yang kau nak cakap ke, nak sampaikan ke? Nak sampaikan Luar curhat. Apa harapan ke? Curhat. Tak ada harapan tu, tak ada lah. Tapi kalau pada sesiapa yang berminat nak test
nak try cinema line Canon C70 ke R5C ke ataupun camcorder Canon daripada XA65 75 dengan XF605, boleh hubungi kami di Pixel Distribution. Dan nanti Kang saya akan turun untuk buat demo, kita buat testing. Dan kalau nak loan, nak test sendiri macam mana dari segi dia punya video quality ke apa ke semua, boleh. Jangan segan, jangan malu lah. Saya ada je. Dan pada siapa yang pernah beli model-model macam ni, kalau ada apa-apa isu ke dari segi teknikal ke, macam dah beli tapi tak berapa tahu cara nak pakai kan, pun boleh juga. Saya boleh datang untuk support, untuk kita bagi like macam workshop kelas lah. Betul. Tunjuk macam mana nak pakai, apa function-function ni saya akan terangkan. Nice. Dan terutamanya masa even aku sendiri pun pernah pakai. Aku tak minta banyak masa tu. Aku kalau ada available C70 pun okey, tapi Azman bagi aku C500. Dan apa yang based on experience aku bila pakai actually semua yang ada kat depan ni, semua yang Azman bawa ni, on both field pun boleh. Maksudnya dalam film making yang professional pun boleh buat, dalam broadcasting pun boleh pakai, tak ada masalah. Sebab dalam sekarang corporate betul, video pun boleh sebenarnya. Betul. Tak ada masalah. Dia orang boleh pakai selagi mana korang ada duit boleh beli. Dia all round lah, boleh guna untuk semua. Betul. Dia kalau dalam cinema line ni it's like a long time investment lah sebenarnya. Kalau you betul-betul dalam line videography, video production ni, it's a good investment juga. Sebab you boleh dapat high quality punya video. You boleh dapat for example 8K punya video yang memang buat masa sekarang ni bukanlah satu standard lagi. Betul. Tapi mungkin in the future akan menjadi standard 4K. Betul. Dan dekat Malaysia pun sebenarnya 4K pun belum lagi jadi sampai lagi standard. Betul. And maybe dalam 5 ke 6 tahun lagi maybe 4K tu akan capai standard kat Malaysia. So you dah ada equipment yang boleh future buat. And biasa orang kalau siapa-siapa kat videographer mungkin normal kot buat macam ni, di mana bila shoot tu shoot 4K, tapi bila export tu export 1080p. Dan mungkin dengan adanya teknologi yang lagi power ni, 8K, 6K ataupun lagi KK nya, kita boleh menormalisasikan 4K tu. Maksudnya export jadi 4K. Betul. Maksudnya dah pukul 1:30. Okay. So siapa lagi phone membunyi ni? Memang semua pukul 1:30 berbunyi ke apa ni? Semua call apa semua ni. Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kat Azman, sudi datang ke podcast Kongsi Terang dan hadiahkan kita orang 4 biji kamera. Belum begitu. Tak ada. Belum lagi nak ada. Tapi at least kita boleh pegang, kita boleh rasa korang ada kan. Kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh explore. Thank you very much untuk datang sesi ini. Dan untuk semua yang dekat sana, jangan lupa untuk subscribe Kongsi Terang. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Okay, dan kalau nak tengok kita orang punya yang lain-lain aktiviti, pergi kat social media yang klise lah kan, Instagram, X, TikTok, FB. So itu saja untuk episod kali ini. Thank you very much Azman dan Pixel Distribution as a main sponsor kita orang. Thank you juga sebab jemput. Thank you kepada Jasmine and the team. Team Kongsi Terang. It's a good podcast. Betul. Doakan masih kita punya podcast ni boleh berkembang lagi baik. Kita boleh bincang, kita boleh kongsikan lagi pelbagai info, ilmu dan segalanya. So last word, Assalamualaikum. Thank you very much. See you again. Bye-bye. Di episod yang akan datang setiap hari Rabu 9 malam.